Assalamualaikum, selamat datang ke kelas Teknologi Maklumat dan Komunikasi tahun 6. Hari ini kita akan belajar dalam unit 1 pengatur caraan dengan topik set arahan bagi peralatan digital. Di akhir pembelajaran ini, kamu akan dapat mengetahui apakah itu set arahan bagi peralatan digital. Kamu akan berjaya sekiranya dapat menyusun set arahan bagi peralatan digital dengan betul. Unit 1 pengatur caraan komputer. Tajuk 1.4 set arahan bagi peralatan digital. Kamu boleh buka buku teks, muka surat 11. Apakah itu set arahan dalam peralatan digital? Set arahan lengkap yang dapat melaksanakan satu fungsi khusus dengan teratur. Dan ia terdapat pada atur cara komputer dalam komputer benam pada peralatan digital. Rujuk pada muka surat dalam buku teks muka surat 11. Kamu akan dapat melihat gambar ini. Jom kita bincangkan bersama. Nadia dan Nicole sedang memerhatikan ibu Nadia menggunakan mesin penyemak harga dalam sebuah pasaraya. Pernahkah kamu menggunakan mesin penyemak harga di pasaraya? Bagaimanakah mesin tersebut berfungsi? Okey, jadi dekat dalam gambar ni dia menunjukkan suasana di mana seorang ibu dan dua orang kanak-kanak perempuan sedang melihat penggunaan mesin penyemak harga. Pernah guna tak? Teacher rasa ada yang pernah guna kan? Okey. So, dia kata kat sini, mak dia kata harga tepung ini RM2.60. Okey. Lepas tu, budak yang bertudung itu berkata, wah, sebaik sahaja ibu mengimbas kad bar pada kotak tepung itu, ibu telah mengetahui harganya. Kemudian kawannya menjawab, senangnya. Seperti biasa, bila kita hendak mengetahui harga, kita akan imbas kod bar pada barang yang kita imbas pada mesin tersebut. Okey? Jadi mesin penyemak harga ini, dia hanya mengimbas kod bar yang ada pada barang dan akan mengeluarkan harga barang tersebut. Jadi dia hanya ada satu fungsi untuk menyemak harga barang. Jadi mesin itu melaksanakan proses berikut. Baca kod bar barangan, dapatkan harga daripada pangkalan data, kemudian paparkan harga pada skrin. Jadi, ini adalah set arahan atau cara pada komputer benam yang terdapat dalam mesin penyemak harga tersebut. Mula-mula sekali dia akan baca kod bar barangan. Okey. Kemudian dapatkan harga daripada pangkalan data. Pangkalan data ini adalah tempat di mana kita menyimpan semua data yang ada di dalam sistem. Okey, itu namanya pangkalan data. Kemudian barulah ia memaparkan harga pada skrin. Okey, teacher harap kamu faham. Okey, jom kita pergi ke muka surat seterusnya. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 12. Okey, setelah mereka membeli belah tadi, mereka pun keluar daripada pasar raya. Okey, semasa keluar dari pasar raya, Nadia dan Nicole memerhatikan ibu Nadia membuat bayaran tiket tempat letak kereta melalui mesin pembayaran. So, yang kuning ini adalah mesin pembayaran tiket tempat letak kereta. Siapa pernah guna? Teacher rasa mesti ada yang pernah guna kan? Okey. So, kawan Nadia ni, Nicole,
terfikir, bagaimanakah mesin ini boleh mengira jumlah bayaran yang dikenakan? Lepas tu Nadia pun terfikir, bagaimanakah mesin ini boleh menentukan jumlah wang yang diterima mencukupi? Sebab bila mak dia masukkan kad tu dan dia masukkan duit, kad tu keluar balik. Itu je. Jadi mereka terfikir macam mana mesin ini berfungsi. Jadi untuk mengetahuinya, mesin itu melaksanakan proses berikut. Okey. Mula-mula, mesin tersebut akan baca maklumat pada tiket. Setelah Ibu Nadia memasukkan tiket, mesin tersebut akan baca maklumat pada tiket. Kemudian, diteruskan dengan dia akan tentukan kesahan tiket tersebut. Adakah tiket itu masih valid, masih sah, bertarikh pada hari yang sama dan masa yang tepat. Okey? Kemudian, mesin itu akan kira jumlah masa mereka berada di pasaraya tadi. Daripada mereka masuk, sehinggalah mereka memasukkan tiket parking ini. Okey, tempat letak kereta ni. Kemudian, mesin akan kira jumlah bayaran yang dikenakan. Okey, kemudian mesin akan memaparkan jumlah bayaran yang dikenakan. Kemudian, mesin akan baca jumlah wang yang diterima. Masa ni, Mak Nadia tu akan masukkan duit berdasarkan jumlah bayaran yang dipaparkan tadi. Lepas tu mesin akan baca jumlah wang yang diterimanya. Kemudian mesin akan membandingkan jumlah wang yang diterima dengan jumlah bayaran yang dikenakan. Okey, jadi sekiranya mesin itu mengira bayaran tersebut mencukupi, mesin tersebut akan cetak kod kebenaran melepasi palang pengadang pada tiket. Dia akan cetak kod kat situ, dekat kad tu. Okey, untuk kebenaran melepasi palang pengadang pada tiket. Kemudian mesin itu pun akan keluarkan tiket itu semula. Begitulah proses berlaku di dalam peralatan digital yang dinamakan mesin pembayaran tiket tempat letak kereta. Okey, saya harap kamu faham ni. Kamu boleh baca balik untuk fahamkan satu-satu proses atur caranya daripada mula sehingga tiket keluar. Okey? Bagaimanakah mesin layan diri boleh menentukan nilai wang kertas dan wang shilling? Kamu terfikir tak macam mana duit shilling dan kertas, wang kertas tu dimasukkan, macam mana mesin tu boleh baca? Dia bernilai RM2, RM5 ke, RM1 ke, RM10 ke, shilling 20 sen ke, shilling 50 sen. Okey, mesin tu akan menerima duit kamu mengikut slot yang sesuai. Bila duit kertas, kamu akan masukkan ke ruangan duit kertas. Bila shilling, kamu akan masukkan ke slot duit shilling. Jadi, bila kamu masukkan, kamu akan melakukan pengimbasan. Mesin akan membuat pengimbasan. Jadi, pengimbasan scanning lah. Dia scan. Dia imbas sama ada duit itu berapa nilainya. RM1 ke, RM5 ke, RM10. Okey, shilling pun sama. Dia akan imbas tengok shilling tu berapa sen. Okey, biasanya tadi kita tengok dalam mesin semak harga, kita akan cek kod bar. Ini dinamakan kod bar yang biasa terdapat pada banyak barang. Okey, yang ada di pasar raya. Ataupun dalam bentuk QR code. Sekarang dah banyak guna QR code kan? Antara dua ni sama juga. Diimbas untuk melihat apa kandungan di dalamnya. Jadi sama macam mesin tadi, dia akan melakukan pengimbasan pada slot kemasukan wang ringgit dan juga slot kemasukan duit shilling. Dia akan tengok nilainya di situ dan sekiranya perlu ada baki, dia akan keluarkan baki. Sekiranya sama, tak perlu keluarkan baki. Saya harap kamu faham ya. Okey, jom kita teruskan. Terdapat peralatan digital yang mampu melaksanakan beberapa fungsi mengikut set arahan pada atur cara komputer dalam komputer benamnya. Lebih banyak fungsi yang boleh dilaksanakan oleh sesuatu peralatan digital, lebih kompleks set arahan atur cara komputernya. Maksudnya peralatan digital ni ada yang hanya satu fungsi dan ada yang banyak fungsi. Contoh peralatan digital yang boleh melaksanakan lebih daripada satu fungsi ialah seperti
mesin penimbang elektronik. Pernah tengok ni? Ni biasanya ada di pasar raya. Menimbang buah, sayur ataupun ayam dan ikan. Okey. Jadi mesin ni akan memberikan timbangan berat dan seterusnya akan mengeluarkan barcode yang menunjukkan harga mengikut berat yang ditimbang. Kemudian ini adalah mesin cetak pelbagai fungsi. Dia bukan sahaja untuk mencetak, tapi juga mengimbas, menyalin dan juga membuat fax, hantaran fax ya. Okey, dan seterusnya yang ini. Pernah cuba ni? Ni pun biasanya ada di pasar raya. Ini dinamakan mesin penimbang BMI elektronik, di mana ia mengukur ketinggian kamu dan juga berat sekaligus, kemudian akan mengira BMI kamu. Biasanya dia akan mengeluarkan bunyi ataupun suara, kamu gemuk, anda gemuk ataupun anda kurus. Macam tu. Kan? Pernah cuba tak? Okey. Seterusnya kamu boleh rujuk muka surat dalam buku teks muka surat 13. Nadia dan Nicole menaiki kereta Ibu Nadia. Apabila tiba di palang pengadang tempat letak kereta, Ibu Nadia memasukkan tiket ke dalam mesin pengawal pengadang. Okey, bila dah mak Nadia membayar tiket tadi, dia pun keluar. Sampailah ke kawasan mesin pengawal pengadang. Yang kuning ni namanya mesin pengawal pengadang yang ada pagar palang ni. Apakah yang akan menyebabkan palang pengadang dinaikkan? Nadia terfikir. Lepas tu Nicole menjawab, saya diberitahu oleh ayah bahawa palang pengadang akan dinaikkan apabila mesin pengawal pengadang mengesan pembayaran tiket. Macam mana mesin itu berfungsi? Jom kita tengok. Set arahan peralatan digital bagi menaikkan palang pengadang. Okey. Dimulakan dengan bacaan maklumat pada tiket oleh mesin tadi. Bila Mak Nadia masukkan tiket tadi, mesin pun membaca maklumat pada tiket, kemudian menentukan kesahan tiket. Kemudian mesin menentukan kesahihan pembayaran melalui kod pembayaran. Kod pembayaran ini yang dicetak oleh mesin bayaran tiket tadi. Kan? Jadi dia imbas kod pembayaran tu. Kemudian jika telah sah membuat pembayaran, arahkan palang untuk dibuka, menaikkan palang pengadang, kesan kenderaan telah melalui jarak ditentukan, barulah turunkan semula palang pengadang. So, itulah dia set arahan atur cara komputer di dalam komputer benam pada mesin kawalan palang pengadang tadi. Okey, teacher harap kamu faham. Kita teruskan lagi. Setiap peralatan digital mempunyai fitur-fitur tertentu dalam set arahan atau cara komputernya yang boleh menghalang pengguna mengeksploitasi peralatan tersebut. Okey, antara fitur tersebut adalah mengesahkan kod dan tempoh masa sebelum melaksanakan proses seterusnya. Ini adalah untuk keselamatan supaya tak ada orang mengeksploitasi. Maksudnya menyalahgunakan sistem yang ada dalam peralatan digital tersebut. Okey, supaya benda tu ada pada tempat dan waktu yang ditentukan sahaja. Okey. Perbuatan mengeksploitasi atur cara komputer dalam peralatan digital seperti menukarkan label kod bar dan menukarkan tarikh tiket yang telah tamat tempoh adalah perbuatan tidak beretika. Ini biasanya dilakukan oleh hacker. Okey, biasa pernah dengar perkataan hacker? Hacker adalah orang yang mahir menggunakan komputer tetapi menyalahgunakan kemahirannya. Okey? Biasanya dia gunakan ke arah yang negatif. Okey? Pengubahsuaian label kod bar dan menukar tiket yang telah tamat tempoh. Okey, jadi ini semua tak boleh dilakukan. Salah di sisi undang-undang. Okey? Jadi, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih kerana menonton video ini. Sebarang pertanyaan kamu boleh tanya teacher melalui WhatsApp. Teacher harap kamu faham dengan semua penerangan. Terima kasih kerana mengikuti kelas TMK. Kita jumpa lagi lain kali. Assalamualaikum. Bye-bye.